Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba', para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari, insya-Allah pada malam ini anda akan bersama saya, Ustaz Izzuddin bin Selamat, untuk kita sama-sama membincangkan topik sejarah. Yang mana saya rasa rata-rata di kalangan kita tertanya-tanya ataupun pelik kenapa kita nak belajar ataupun dengar pasal sejarah malam-malam ni. Tapi saya secara peribadi ada terpanggil untuk kita mengisi kekosongan kita waktu PKP yang berada dalam tempoh yang panjang ini. Di samping kita mendengar tentang COVID-19, kemuncak macam mana kita menghadapinya, impak-impak dan kesannya terhadap pekerjaan kita, pendapatan kita dan lain. Dan saya rasa topik-topik tersebut kita serahkan kepada yang pakar. Dan pada malam ini kita ambil masa kejap dalam 15 minit saya rasa untuk kita sama-sama membincangkan topik sejarah. Dan insyaAllah topik sejarah ni agak penting untuk kita memberikan semangat dalam tempoh kita berada di dalam tempoh PKP ni, untuk memberikan kita semangat untuk terus berjuang walaupun di rumah. Mungkin kita tak seperti doktor ataupun petugas kesihatan yang berada di hospital, yang mana mereka berada berdepan secara langsung dengan ancaman COVID, ataupun tentera dan polis yang menjaga perbatasan dan pusat-pusat kawalan. Tetapi dengan sedikit sebanyak cerita yang saya akan kongsikan pada malam ini akan memberikan kita sedikit sebanyak semangat untuk kita bertahan dalam menempuh sejarah yang kehidupan kita pada masa akan datang ni, insya-Allah. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Jadi tajuk yang saya pilih untuk kita kongsikan pada malam ini adalah Jihad Melayu melawan Portugis. Jadi bila kita cerita tentang Jihad Melayu ni, perkara pertama yang kita kena tahu adalah kita kena lihat pada time frame dia. Jadi kedatangan orang Portugis ke alam Melayu ni bermula pada tahun 1509. Ketika mana Diego Lopes de Esquerra telah berlabuh ke pelabuhan di utara Sumatera, dan mereka telah menawarkan kepada kerajaan-kerajaan Melayu di utara Sumatera. So apa yang mereka tawarkan adalah jika mereka bersetuju untuk menjadi vassal state ataupun negeri yang bernaung di bawah Portugis, maka Portugis akan mempertahankan mereka dan memberikan mereka pertolongan dan bantuan ketenteraan dan persenjataan. Jadi apa yang berlaku adalah pada tahun 1509, kebanyakan negeri-negeri di utara Sumatera bersetuju dan mereka menandatangani perjanjian dengan Portugis. Lalu Portugis meminta negeri-negeri ini untuk membina satu tugu Portugis di tengah-tengah bandar mereka yang dikenali sebagai Padrao. Jadi selepas selesai misi pada utara Sumatera, Diego Lopes de Esquerra dan rombongan Portugis mara ke Melaka. So apabila mereka sampai ke Melaka, so bagaimana kita tahu dalam sejarah Melaka ni, mana orang-orang Portugis telah ditangkap, dipenjarakan, ada sebahagian yang dibunuh dan sebahagian lain sempat melarikan diri. Dan apa yang berlaku selepas itu adalah mereka telah datang semula ke Melaka bersama dengan ketenteraan yang besar, di bawah pimpinan panglima mereka yang terhebat pada pandangan mereka, iaitu Alfonso de Albuquerque. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, akhirnya Melaka jatuh ke tangan Portugis. Jadi pada malam ini kita akan sama-sama tengok time frame tadi. Selepas kejatuhan Melaka, orang-orang Portugis telah berada di Melaka sehingga tahun 1641. Jadi kalau kita tengok time frame tu daripada 1509 sehingga 1641, so orang Portugis telah bertapak kukuh di Melaka selama lebih 140 tahun. So jadi satu persoalan yang timbul di hati kita dan di sanubari kita, beberapa persoalan. Soalan yang mungkin kita akan tanya, yang pertama adalah apakah yang menyebabkan orang Melayu gagal untuk mengambil kota Melaka? Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan tanya adalah adakah orang Melayu pada masa tersebut mempunyai teknologi yang ketinggalan? Adakah persenjataan mereka lemah? Ataupun bagaimana? Soalan yang seterusnya adalah mungkin adakah orang Portugis mempunyai persenjataan yang lebih kuat dan superior ke atas orang-orang Melayu?
Dan soalan yang seterusnya yang saya rasa semua akan tertanya-tanya, adakah ada bantuan daripada Osmaniyah yang datang memberikan bantuan kepada umat Islam di alam Melayu? Jadi pada malam ini, sahabat, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, kita akan sama-sama merungkaikan persoalan-persoalan ini. Jadi saya mulakan insya-Allah bila kita membicarakan tentang penentangan nenek moyang kita, orang-orang Melayu terhadap Portugis, saya bahagikan kepada 4 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa internal, iaitu fasa negeri-negeri Melayu hanya fokus kepada kawasan mereka masing-masing. Fasa yang kedua adalah fasa bersepadu, yang mana negeri-negeri Melayu mula mengorak langkah bekerjasama antara satu sama lain, bertolong-tolong bantu antara satu sama lain, memberikan persenjataan, memberikan bantuan antara satu sama lain untuk mengalahkan Portugis. Fasa yang ketiga boleh dikenali sebagai fasa mehnah ataupun ujian. Yang mana fasa ketiga ini, kita lihat Portugis telah mengorak langkah ke depan. Mereka telah memanipulasi antara orang-orang Melayu supaya bergaduh sesama mereka, menentang antara satu sama lain. Dan fasa yang keempat, yang terakhir adalah fasa penyatuan. Di mana kita lihat orang-orang Melayu bersatu dan akhirnya mereka telah berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641. Jadi kita mulakan dengan penerangan mengenai fasa yang pertama. Jadi bila kita cerita fasa pertama, iaitu fasa internal, jadi kita boleh melihat orang Melayu pada awalnya sewaktu menentang Portugis, mereka fokus kepada kawasan masing-masing. Dimaksudkan dengan fokus kepada kawasan masing-masing adalah orang-orang di Sumatera, mereka fokus kepada Pulau Sumatera. Orang-orang Johor ataupun di Semenanjung Tanah Melayu hanya fokus di Semenanjung Tanah Melayu. Orang Melayu di Pulau Jawa ataupun di Maluku ataupun di Sulawesi hanya fokus kepada kepulauan masing-masing. Jadi saya mulakan dengan cerita yang berlaku di utara Sumatera. Jadi sebagaimana yang kita maklum, yang saya sebutkan tadi, bahawa Lopez de Esquerra telah menandatangani perjanjian dengan orang-orang di utara Sumatera, yang mana mereka akan bekerjasama dengan Portugis dan Portugis akan memberikan bantuan ketenteraan. Jadi pada masa tersebut, orang-orang di utara Sumatera ataupun alam Melayu pada masa tersebut, mereka lihat Portugis terlalu kuat. Dengan kejatuhan Melaka, orang Islam berada pada moral yang sangat lemah. Mereka terfikir siapakah yang akan membawa mereka keluar daripada keadaan dan kesengsaraan ini. Jadi pada masa itu, ada satu kerajaan kecil di utara Sumatera yang dikenali sebagai Kerajaan Aceh. Kerajaan paling kecil. Kerana ada kerajaan lebih besar seperti Kerajaan Perdir, Kerajaan Pasai, yang mana kerajaan-kerajaan ini telah menandatangani perjanjian dengan Portugis. Dengan izin Allah SWT, dengan semangat jihad yang kuat, kefahaman Islam yang betul, akhirnya Kerajaan Aceh berjaya menyatu padukan orang-orang Melayu Islam di utara Sumatera, lalu akhirnya mereka berjaya menguasai dan mewujudkan satu kerajaan yang kuat di utara Sumatera yang dikenali sebagai Aceh Darussalam. Dan pada masa tersebut, Aceh Darussalam sewaktu ingin membebaskan satu kerajaan yang dikenali sebagai Pasai, mana mereka berjaya, tetapi kerajaan Pasai telah dibantu oleh Portugis dan dibantu oleh kerajaan Aru. Sewaktu mereka hampir tewas, apa yang berlaku adalah kerajaan Aru telah membantu mereka melarikan diri ke Aru. So kerajaan Aceh melihat kerajaan Aru adalah sebagai satu ancaman mereka di Pulau Sumatera. Itu keadaan yang berlaku di Pulau Sumatera. Adapun yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu, sebagaimana yang kita maklum, saudara-saudari, kerajaan Johor yang diasaskan oleh anak kepada Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Alauddin Ariad Shah, telah berusaha sedaya upaya untuk membebaskan Kota Melaka. Mereka berusaha tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil. So fokus yang saya nak highlightkan pada fasa ini adalah orang-orang Melayu pada masa tersebut hanya fokus jihad mereka adalah untuk membebaskan kawasan mereka daripada kedatangan orang-orang Portugis. Fasa yang kedua adalah fasa bersepadu. Fasa bersepadu adalah orang-orang Melayu mula mengorak langkah bekerjasama antara satu sama lain. Dicatatkan dalam satu catatan sejarah, iaitu pada 1538 oleh seorang sejarawan daripada Portugis. Beliau mengatakan Portugis berjaya memintas satu kapal daripada Johor menuju ke Aceh. So sewaktu mereka pintas kapal tersebut, lalu mereka bertanya apakah tujuan mereka
selepas soal siasat, akhirnya kapal tersebut memberitahu bahawa mereka sedang hantar bantuan untuk meminta bantuan daripada Aceh untuk membantu Johor menyerang Melaka. Itu yang pertama. Dan fasa yang bersepadu kita boleh lihat adalah kita tengok bagaimanakah bantuan Turki Osmaniyah. Jadi sebagaimana yang kita maklum, ada sebahagian sahabat yang bertanya bagaimanakah kejatuhan Melaka, adakah Osmaniyah tidak membantar sebarang bantuan. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini adalah sebenarnya kerajaan Turki Osmaniyah pada masa tersebut sedang berhadapan dengan ancaman yang sangat dahsyat di semenanjung tanah Arab. Alfonso de Albuquerque, sebelum dia sampai ke alam Melayu, dia telah melakukan ancaman dan melakukan kerosakan dengan menyerang kapal-kapal dagang dan orang-orang yang menunaikan haji di Lautan Hindi. Dan dia juga telah mendarat di Yaman dan cuba untuk menyerang Mekah dan Madinah. Tetapi berjaya dipatahkan oleh tentera Turki Osmaniyah. Dan pada masa yang sama, Turki Osmaniyah menghadapi ancaman daripada kerajaan Safavid Syiah yang berpusat di Iran. Jadi, Turki walaupun mereka berjaya membuka kota Konstantinopel pada tahun 1453, tetapi mereka juga menghadapi masalah yang lain. Tetapi masalah yang berlaku tidak menghalang mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berada di alam Melayu. Jadi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni telah cuba untuk menghantar beberapa bantuan. Dan kemudian Sultan Alauddin Ra'ayat Shah Al-Qahar, iaitu Sultan Aceh, telah menghantar delegasi ke Turki untuk memohon bantuan. So, akhirnya bantuan Turki datang dengan kepakaran mereka dalam teknologi meriam Muhammad Al-Fatih. Jadi dicatatkan bantuan yang sampai akhirnya kekuatan orang Melayu pada masa tersebut. Contohnya Alfonso de Albuquerque mencatatkan bahawa kota Melaka sewaktu diserang mempunyai 6,000 meriam. Dan mempunyai istanggar. Dan orang Melayu pada masa tersebut juga mempunyai lebih daripada 300 ke 600 kapal. Pada masa yang sama, tentera Aceh dan tentera Johor mereka mempunyai satu ketumbukan yang dibagikan tentera berkuda ataupun tentera bergajah. So, apa yang saya nak highlightkan di sini adalah fasa bersepadu adalah kerajaan Aceh dan Johor mula berkongsi sumber mereka untuk cuba mengalahkan Portugis di Melaka. So, ada satu fasa Aceh mengepung Melaka dengan menghantar 300 kapal. Dan ada satu fasa yang lain menghantar 600 biji kapal. Cuba bayangkan kekuatan dan teknologi yang ada pada orang Melayu pada masa tersebut. Fasa yang seterusnya, so bila kita lihat, bila orang Melayu dah bersatu, bila orang Melayu dah ada kekuatan, pasti syaitan dan pengikut-pengikutnya akan mencemburui. Jadi kita lihat, Portugis adalah tentera kepada iblis dan syaitan. Mereka tidak berhenti. Apa yang mereka buat adalah mereka memanipulasi. Mereka mengadu domba dan mereka cuba mengapi-apikan orang Melayu antara satu sama lain. Jadi kita boleh lihat beberapa contoh, tapi dengan masa yang diberikan kepada saya yang agak terhad ini, saya bawakan satu contoh yang pertama, iaitu sebagaimana yang saya sebut tadi, contoh permulaan konflik antara orang Melayu, khususnya Johor dan Aceh ini berlaku pada tahun 1540. 1540. Iaitu pada tahun sebelumnya, pada 1539, apa yang berlaku adalah kerajaan Aceh cuba untuk menghalau Portugis daripada Aru. Dan sebagaimana yang saya sebut awal tadi, kerajaan Aru ni dia telah menolong Portugis dan Pasai melarikan diri ke Aru. So, apa yang dibuat oleh kerajaan Aceh adalah untuk menghilangkan ancaman daripada kerajaan Aru yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Apa yang berlaku selepas itu adalah pemerintah Aru adalah seorang pemaisuri. So, dia melarikan diri daripada Aru dan dia pergi meminta pertolongan daripada Portugis. So, Portugis mempunyai akal yang sangat syaitan. Apa yang dia buat adalah dia memberikan idea. Dia kata, kamu pergi minta tolong daripada Johor. Dan kamu minta tolong Johor dan pada masa yang sama, kamu tawarkan diri kamu menjadi isteri kepada Sultan Johor. Iaitu Sultan Alauddin Ra'ayat Shah As-Sani yang kedua. So, pemaisuri Aru pun pergi dan menceritakan keadaan bahawa dia telah dizalimi oleh kerajaan Aceh. Dan dia kata dia menuntut supaya kerajaan Johor membantu dia mendapatkan semula pemerintahannya di Aru. So, akhirnya apa yang berlaku pada 1540,
kerajaan di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah As-Sani telah menyerang Aru dan telah membunuh dan membakar kapal-kapal Aceh. So dicatatkan dalam catatan sejarah, tentera Aceh yang terbunuh dalam serangan tersebut adalah lebih 13,000 orang. Dan kapal yang dibakar, yang hanya tinggal di pelabuhan di Aru hanya sebanyak 14 biji kapal sahaja. So peristiwa di Aru tersebut telah menimbulkan kemarahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Sultan Aceh. So apa yang berlaku, saudara-saudari, Aceh marah kepada Johor kerana telah menyerang tentera-tentera Aceh di Aru. Dan kalau ikut sejarah, kalau anda nak tahu, Sultan Aceh adalah menantu kepada Sultan Johor. Sewaktu zaman bersepadu, mereka cuba merapatkan hubungan dengan membuat perkahwinan, saya namakan perkahwinan politik, untuk mengukuhkan semangat antara mereka. So, Sultan Aceh adalah menantu kepada Sultan Johor. Dan peristiwa di Aru telah menimbulkan kemarahan kepada Sultan Aceh, lalu beliau bertindak menyerang Johor. Dan Johor telah diserang dan dibakar ibu kota Johor lama, dan dibawa kerabat Johor dan Sultan Alauddin Riayat Shah dibawa ke mana, tuan-tuan? Dibawa ke Aceh. Dan akhirnya Sultan Alauddin Riayat Shah As-Sani, Sultan Johor yang pertama, telah dihukum bunuh oleh Sultan Aceh. Okay? Itu contoh manipulasi yang dibuat oleh orang-orang Portugis untuk menimbulkan pemusuhan antara orang-orang Melayu. Contoh yang kedua saya bawa adalah berentetan daripada peristiwa tersebut. Beberapa tahun selepas itu, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar cuba untuk mengepung Kota Melaka. Dia membawa catatan sejarah, kata ada bawa 300 biji kapal, ada yang kata 600 biji kapal. So mereka telah mengepung Kota Melaka selama lebih daripada beberapa minggu, dan tentera Aceh yang mengepung adalah seramai 16,000 orang. Apa yang berlaku? Adakah berjaya kepungan ini, saudara dan saudari? Tidak. Apa yang berlaku? Sedihnya, kepungan ini gagal kerana dikhianati oleh kerajaan Johor sendiri, yang telah membantu Portugis untuk mengalahkan tentera-tentera Aceh. So apa yang berlaku? Macam mana peristiwa penentangan tersebut boleh berlaku? Adalah kerana Johor telah termakan pujuk rayu ataupun tipu daya yang dimainkan oleh Portugis. Portugis sewaktu dikepung telah menghantar utusannya ke Johor untuk meminta bantuan. Dia kata inilah masanya untuk engkau membalas dendam terhadap kematian ayah kau yang telah dibunuh oleh Sultan Aceh. So akhirnya Johor menyerang Aceh dan akhirnya Kota Melaka dibebaskan daripada serangan Aceh. Dan dicatatkan dalam catatan sejarah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, dicatatkan dalam catatan sejarah bahawa Sultan Johor telah disambut oleh Portugis di Kota Formosa dengan lemparan bunga-bunga dan hiasan-hiasan lampu-lampu yang menarik. Kerana telah membantu Portugis mengalahkan Aceh dalam kepungan tersebut. Jadi, dua contoh yang saya bawa ni, tuan-tuan, saudara-saudari, kita boleh menginsafi bahawa Portugis, mereka melihat perpaduan antara orang Islam ni mengancam kedudukan mereka di Kota Melaka. Tetapi mereka merancang, Allah pun merancang. Apa yang berlaku adalah berlakunya usaha perpaduan semula. So apa yang berlaku selepas kematian Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, Sultan Aceh, Johor cuba menghantar delegasi untuk menjalin hubungan kerjasama. Dan akhirnya berlaku perkahwinan antara puteri Aceh dengan kerabat Johor. So usaha perpaduan tersebut cuba dilakukan antara kerajaan Johor dan Aceh untuk menyatukan orang Melayu menentang Portugis. So fasa yang keempat adalah fasa perpaduan. Akhirnya Johor dan Aceh berpadu untuk mengepung Portugis. Tetapi pada masa yang sama datang satu kemunculan tenaga ataupun kuasa luar yang baru yang dinamakan sebagai Belanda, yang mereka telah masuk ke alam Melayu juga untuk menguasai alam Melayu, dan mereka telah bermain dengan permainan yang sangat licik. Akhirnya mereka telah bekerjasama dengan Pakatan Johor dan Aceh untuk mengalahkan Portugis di Melaka. So beberapa ketika sebelum serangan bersepadu antara Johor, Aceh dan Belanda ini, Belanda telah menghasut Johor untuk menyerang Pahang. Pahang pada masa tersebut adalah kerajaan yang bernaung di bawah Aceh. So apa berlaku adalah Johor telah menyerang Pahang dan Pahang telah tunduk di bawah Aceh
telah tunduk di bawah Johor atas nasihat Belanda. Aceh bertindak memprotes tindakan tersebut, tetapi Aceh tidak mahu menggunakan tindakan ketenteraan kerana diperintah oleh Sultan Iskandar Asani. Sultan Iskandar Asani yang kedua, yang mana dia adalah kerabat daripada Pahang yang dilantik sebagai Sultan Aceh. Jadi saudara-saudari, Aceh pada masa tersebut tidak mengambil mengambil langkah yang keras terhadap Johor. So dia mengambil tindakan untuk menarik diri daripada pakatan tersebut. So apa yang berlaku adalah hanya tinggal Johor dan Belanda saja untuk mengepung Portugis. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun 1641 Belanda dan Johor telah berjaya mengalahkan Portugis dan Portugis berjaya dikalahkan. Tetapi apa yang berlaku adalah selepas itu Johor telah mendapat dokongan dengan Belanda, dapat sokongan persenjataan dengan Belanda, tetapi mereka terpaksa mencagarkan sesuatu, iaitu menyerahkan Kota Melaka ke tangan Belanda. Adapun Aceh pada 1641, sebulan selepas serangan terhadap Melaka dan berakhirnya pemerintahan Portugis di Melaka, Sultan Iskandar Sani meninggal dunia dan pemerintahan Aceh disambung oleh Sultanah Tajul Alam. Dan bermula daripada Sultanah Tajul Alam, Aceh mengalami fasa kemerosotan yang mana Aceh diperintah oleh beberapa orang ratu wanita yang mana mereka fokus lebih kepada isu-isu domestik. Jadi daripada cerita yang saya kongsikan pada malam ini, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita boleh lihat fasa-fasa yang berlaku di dalam penentangan orang Melayu terhadap Portugis kepada 4 fasa, dan kita boleh lihat beberapa pengajaran penting daripada peristiwa dan kisah-kisah tersebut. Jadi saya tidak ingin memanjangkan cerita tentang sejarah, dan saya tahu subjek sejarah ni satu subjek yang ramai orang tak suka, ramai orang cepat bosan dan ramai orang rasa tak ada benda yang signifikan untuk dia. Tapi bagi kita orang Islam khususnya di Malaysia, peristiwa ini mengajarkan kita 2 perkara penting. Yang pertama, seorang Muslim itu mesti mengenali siapa musuh dia. Mesti mengenali siapa musuh dia. Kata-kata Saidina Umar radhiyallahu anhu sentiasa menjadi pedoman dan azimat kita orang Islam di Malaysia. Apakah kata-kata Saidina Umar? Lastu bil khabbi walal khabbi yakhda'uni. Lastu bil khabbi. Aku ni bukan seorang penipu. Walal khabbi yakhda'uni. Dan penipu tidak akan mampu menipu aku. Jadi kata-kata Saidina Umar ini memberikan kita satu pengertian sangat mendalam. Dalam kita mendapati keadaan yang berlaku di Malaysia, keadaan berlaku di dunia ini, kita adalah seorang Muslim yang sedar dan cakna, mempunyai self-awareness yang tinggi. Kita tidak akan mampu ditipu oleh keadaan yang berlaku di depan mata kita. Kita tidak akan terpengaruh dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita sedar kita membawa Islam yang jelas dan kita mahu Islam diamalkan dan dipraktikkan di Malaysia sehingga ke pemerintahan. Tetapi kita sedar jalan menuju ke situ pasti dilalui dengan cabaran dan mehnah. Tidak ada jalan yang mudah untuk sampai kepada kemenangan, melainkan akan mendapati pelbagai cabaran. Antara cabarannya, kita mungkin ditipu, kita mungkin diasak, kita mungkin dizalimi. Dan orang Islam, dia akan kenal siapa musuh dia, akan kenal siapa kawan dia. Yang kedua, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah penentangan jihad Melayu melawan Portugis ini adalah perpaduan Melayu ataupun perpaduan orang Islam ini adalah satu benda yang ditakuti oleh musuh-musuh. Apa yang berlaku di Malaysia, orang Islam akan sentiasa cuba dilaga-lagakan dengan mewujudkan pelbagai parti politik, untuk mewujudkan pelbagai kumpulan. Akhirnya kita bertelingkah, berpecah antara satu sama lain. Bila kita berpecah, apa yang berlaku? Musuh kita akan mengambil peranan. Begitulah juga yang berlaku dalam penentangan Melayu terhadap Portugis. Kenapa mengambil masa yang lama? Kerana kita sibuk berbalah, berperang antara Johor dan Aceh. Berperang antara satu sama lain. Bukan angka yang sedikit saudara-saudara yang mati dalam konflik tersebut. Beratus ataupun beribu-ribu orang telah syahid dalam peperangan antara Johor dan Aceh. Jadi kita di Malaysia ini pada masa dan ketika ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyatu padukan orang Melayu dan membuka mata kita supaya kita menjadi orang-orang yang tidak naif, tidak mudah ditipu oleh musuh, dan kita ingat bahawa ikatan yang paling kuat adalah
hablu minallah. Kita berpegang teguh dengan tali Allah SWT dan kita bersatu padu atas tali Allah SWT, nescaya kita akan berada dalam keadaan yang selamat dalam menepati cabaran-cabaran di Malaysia secara khusus dan cabaran yang berada di global secara umum. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini akan memberikan kita sedikit semangat, sedikit pencerahan. Sejarah Johor Aceh ni satu sejarah yang panjang. Saya buat untuk tesis master saya. So saya ringkaskan dalam masa lebih kurang 25 minit ke setengah jam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk menepani cabaran yang ada di dunia dan masa dan ketika ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.